kita nak bermain-main dengan nombor binary sepanjang semester. Jadi kena dia tahu juga teknik bagaimana nak tukar binary kepada oktal hexa dan desimal dan sebaliknya. Jadi lagi mudah sebab dia kumpul, dia buat grouping 3, 3, 3, 4, 4, 4 macam tu je. Tak ada pengiraan pun Senang sangat Kemudian nombor 4, bagaimana untuk kaitkan ataupun tukar oktal dan hexa dan sebaliknya. Ini pula antara oktal dan hexa. Kalau tadi desimal kepada 3 sistem nombor dan 3 sistem nombor kepada desimal, itu nombor 2. Nombor 3, binary kepada 3 sistem nombor dan 3 sistem nombor kepada binary, itu yang ketiga. Yang keempat, antara oktal dan hexa tu. Main-main antara itu pun mudah juga. The grouping 3x3 and 4x4. Jadi nombor 1 hingga 4 ni untuk nombor bulat atau nombor negatif sahaja. Nombor negatif ni masih lagi ramai lagi yang tak familiar dengan nombor negatif. Nombor negatif dalam bentuk binary dan dalam nombor binary dia tak ada tanda negatif dash tu tak ada dash. Dia diwakilkan dengan 1. Jadi apa-apa nombor yang bermula dengan 1 sepatutnya awak tahu itu adalah nombor negatif. Kemudian bagaimana nak kaitkan nombor pecahan ataupun perpuluhan kepada IEEE binary. Yang ni ramai yang boleh buat lah. Majority boleh buat yang ni. Okey, itu pun ada lagi yang confuse lagi, tapi seorang dua biasalah. Dia takkan semua yang perfect, tapi kesianlah pada siapa yang tak dapat jawab tu Kemudian bagaimana nak kaitkan binary IEEE kepada formula N dan bagaimana nak laksanakan operasi tambah dalam binary. Okey. Saya nak bincang sedikitlah tentang soalan tu sebab hati saya tak sedap sebab ramai yang tak ada seorang dua yang boleh jawab soalan nombor 1, so dia faham konsep. Yang tu saya tak risau saya risau yang tak faham konsep langsung ni. Okay, saya nak tunjukkan pada awak soalan examnya sekejap. Ini soalan exam. Assignment. Sekejap. Saya download sekejap lah. Saya tak ingat mana saya simpan. Sekejap Apa sir, take time. Okay. Okey. Sekejap. Saya tunjukkan pada awak jawapan untuk kuis 1. Okey, ini dia. Nampak tak skema jawapan ni? Nampak Guys, nampak tak? Nampak sir, nampak. Okay, soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni ada seorang yang dapat 5 markah, ada seorang dapat 4 markah, yang lain memang ke laut lah. Yang lain ke laut Okay, awak tengok ni according to Fatimah's mother, tahun ni merupakan tahun ke-26 birthday, hari jadi Fatimah, tahun ke-26, so 26 tahun lah. 7 kawan Fatimah, 7 ni saja nak mengelirukan kamu je. Ada yang confuse dia masukkan 7 ni dalam formula mathematics. Ada yang buat formula mathematics. If 7
jika 3 daripada 7, ya Allah, saya tak ajar dalam kelas pasal formula matematik saya ajar pasal tentang 7 perkara tadi je sistem nombor desimal kepada nombor yang lain, nombor lain kepada desimal, itu je yang saya ajar. So bila nak berjawab, make sure dalam konteks tu 7 ni saya nak mengenirukan kamu je. 7 of Fatimah friends plan to surprise her with a chocolate cake written happy 26th birthday. Okay, di atas kek tu ditulis nombor 26 sebab tahun itu tahun ke-26 birthday Fatimah. Walau bagaimanapun ada 2 hamba Allah ni, Mary and Zachary ni, dia tak nak join. Sebab dia tak nak tulis perkataan 26 tu. So dia wakilkan 26 tu dengan 32 cupcakes. 32 cupcakes ni ada seorang 2 yang tak faham kenapa saya wakilkan dengan 32 Kena fikir logik lah, kenapa 32 ni saya pilih? Mesti ada sebab. Mary and Zachary tak nak join tapi dia nak bagi Fatimah 32 cupcakes. Mesti ada sebab nombor ini, bilangan ini dipilih to represent her birthday anniversary. Nampak? 32 untuk mewakili birthday anniversary. Manakala seorang lagi, Yasmin, dia nak hantar 110. Ni 110 bukan 110. Ada 2 orang yang jawab, yang ingat nombor ni nombor binary. Nombor binary actually 110 rows untuk mewakili 26 tu juga. So kalau logically, kalau faham apa yang saya dah ajar dalam WhatsApp tadi, saya dah tunjuk tentang 7 perkara tadi. Okay, 26 ada orang wakilkan dengan 26, ada grup wakilkan dengan 32, ada grup wakil dengan 110. So daripada 7 perkara dalam WhatsApp tadi, actually soalan ni refer kepada mana sebenarnya? Siapa nak jawab? Ada 7 perkara tadi. Yang ni. 7 perkara. Agaknya soalan tadi ada 3 nombor untuk mewakili satu birthday. Agak-agak yang mana? Nombor 7 betul tak? Kalau saya pilih nombor 7. Tak. Of course tak. Sebab dia operasi tambah. Okay, agak-agak yang mana satu ni? Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Pandai pun. Nombor 2. So maknanya yang 26 tadi tu nombor yang biasa lah. So emak dia kata tahun ni tahun ke-26, betul tak? Tiba-tiba ada kawan dia ni terlebih pandai. Dia nak gantikan dengan 32, seorang lagi 110. Jadi tugas awak sebenarnya adalah untuk dapatkan perwakilan desimal bagi 36 dan 110. So ada 2 kemungkinan je, sama ada awak bahagi 36 tu dengan 16 atau dengan 8. Sebab ini je. Kan ini je dia punya konteks dia. Darab dan tambah digit yang terlibat dengan kuat 8 kuasa X ataupun 16 kuasa X. So bermaksudnya awak bahagikan dia dengan 16 ataupun dengan 8 untuk tukarkan dia kepada desimal. Tengok tepat tak? Kena tak jawapan tu? Jadi saya tayang balik. Jadi macam ni kan, desimal kepada oktal 26 bahagi dengan 8. So awak akan dapat 32. So tepatlah. Tak jadi masalah kalau awak bahagikan dengan 16 dulu, tapi sekarang saya nak awak buktikan saja sama tak 26 tu dengan 32. Jadi tugas awak sama ada awak bahagi 26 dengan 8 atau bahagi 26 dengan 16. Kalau awak bahagi dan dapat macam ni, awak dapat 32, maknanya dan 26 maksudnya 32 tu betul lah mewakili oktal. Let's say kalau awak tak dapat 32 atau awak tak dapat 1A A belas birthday, maksudnya salah lah perwakilan tu. 32 tu salah, 32 salah, 110 pun salah sebab dia tak mewakili 26. Jadi sekarang tugas awak nak buktikan sama ada dia ni betul-betul mewakili oktal ataupun tidak, mewakili desimal ataupun tidak. Jadi bahagilah dengan 8 ataupun 16. So yang first ni awak bagi dengan 8, awak akan dapat 32. So tepatlah si siapa nama ni,
Mary and Zachary ni betul lah dia wakilkan dengan 32. Yang 110 ni bila bila ditukarkan bila 26 bahagi 16, awak akan dapat 01A. Sepatutnya A belas mewakili 26 desimal. Tapi dalam ni dia wakil Yasmin plan 110. So 110 ni bukan A11. 110 ni dah jauh lagi daripada A11 ni, baru berapa kuntum je ni. A11 ni lepas daripada 19. 19 maksudnya 19 lepas 19 1A. Baru A11 So 110 ni sebenarnya 10 ni perlu diwakilkan dalam bentuk hexa. So 10 bersamaan dengan A. So sepatutnya 1A lah. So yang mana dapat 5 markah tadi tu dia salah dekat sini. Yang atas ni dia betul. Bila dia bahagikan dengan 8 dia dapat 32, dia betul. And then cuma bila dia bahagi ni, dia tahu jawapan salah. So dia cakap Yasmin salah mewakilkan dengan 110. Tu je dia cakap. So yang salah tu saya kira sebagai 1 markah. Dia jawab salah tu saya kira 1 markah. Lagi 2 markah saya kira daripada pengiraan lah. So bila dia gagal bahagi ni, maknanya saya tolakkan dengan 2 markah lah. Itu pun yang dapat 5 markah tu sebab dia silap dekat sini je. A ni dia silap. Bila dia bahagi tu dia buat, saya tak ingat dia bahagi. Oh no, dia kata 110 tu nombor binary. Macam tu. 1110 is a binary number. Tapi dia tahu salah. Macam tu. So tolak markah dekat situ saja. Kemudian soalan nombor 2. Soalan nombor 2 berkenaan dengan operasi ni. Okey. Ini pun macam-macam jawapan saya dapat dan ada seorang 2 je yang betul. Saya dah bagi tahu dalam kelas saya tak tahu lah awak ambil nota ataupun tidak, catat ataupun tidak Bila awak dapat nombor ni, awak kena tahu nilai desimal dia dulu. Saya sendiri pun tak tahu perwakilan ni apa nilai dia. Jadi bila tambah macam ni betul ke salah tak tahu. Jadi awak perlu dapatkan nilai desimal dahulu. Bila tukar pada desimal, ini awak akan dapat 4. Yang ni dapat 5. Yang ini jawapan dia negatif ni sebab dia bermula dengan 1 kan saya kata. Bermula dengan 1 nombor negatif. Tapi ada juga yang terus direct translation. Bila nombor macam ni awak tak boleh tukar direct, awak kena buat second complement baru tahu nilai dia berapa. So kalau second complement kena convert flip kosong jadi 1, 1 jadi kosong. So awak akan dapat macam ni. Ni. Bila awak flip kosong 1 1 kosong kemudian tambah dengan 1. Tambah dengan 1, awak akan dapat 0111. Awak akan dapat 0111. 011 ni berapa dalam desimal? 7. 7. Jadi 7. Yang ini 4. Ini tadi 4. Yang ini 5. Tiba-tiba jawapan dia negatif 7. Betul ke salah? Maknanya ada masalah dalam pengiraan ni. Mana ada 4 campur 5 negatif 7? Tu saya kata awal-awal kelas kan, the first class saya dah cakap dalam kelas saya ni, awak akan gelakkan diri awak balik. Saya bagi contoh, saya cakap 1 campur 1 2 ataupun 1 campur 1 3. Awak kata 1 campur 1 3 tu betul. Padahal 1 campur 1 2 bukan 3. Soalan mudah. 4 campur 5 9. 4 campur 5 9 tapi awak saya sengaja bagi jawapan dia negatif 7 dan ramai kata betul. Terang-teranglah salah benda ni. Bila salah, kan ini okey, kita tengok balik yang WhatsApp tadi, apa syarat kalau apa konteks bila saya bagi soalan tambah macam ni. Awak kena pandai mengait. Kaitkan apa yang saya dah bagi tahu dalam WhatsApp. Penat saya type panjang-panjang Saya tunjuk balik WhatsApp tadi ni. Antara 1 hingga 7, soalan nombor 2 tadi merujuk kepada apa? Merujuk kepada nombor berapa? Soalan nombor 2 tadi. Seorang pun tak boleh jawab ni. Soalan nombor 2 tadi merujuk kepada dalam WhatsApp ni nombor berapa? Awak nampakkan WhatsApp ni saya dah tayang ni? Nombor 5. Bukan.
Nombor 7. Nombor 7. Bagaimana untuk laksanakan operasi tambah dalam binary? Saya dah bagikan hint. Kena cukup 2 syarat. Pastikan tahu nilai sebenar dalam desimal terlebih dahulu. Saya dah bagi tahu dalam WhatsApp. Tapi ramai yang salah. Kan soalan tu berkaitan dengan operasi tambah dan saya minta awak ulas operasi tambah tu betul. Boleh jawab juga macam mana. Saya tunjuk balik soalan tadi. Awak kena tahu dua syarat. Apa syarat kalau nak buat operasi tambah? Dalam nota ada, dalam nota slide ada. Dalam nota kuliah pun, dalam record video pun, record lecture pun saya ada bagi tahu. Apa syarat dia? Tahu dia nombor positif atau negatif. Kena tahu dulu dia nombor positif atau negatif, kemudian dapatkan nilai sebenar, kemudian kalau macam kes macam ni, apa syarat, apa sebenarnya yang berlaku dekat sini? Kena tahu dulu jumlah setiap binary tu berapa. Okey, so sekarang kita tahu, so dia adalah 4 dan 5, jawapan dia negatif 7. Betul ke salah? Salah. So kalau nak betulkan dia macam mana? Kalau dia salah? Cari dulu jumlah desimal dia, baru convert ke flip tambah 1. Apa syarat untuk buat operasi tambah? Ada 2 syarat. Ingat tak? Satu, bilangan bit kena sama kan? Kena cukup dia punya bilangan. Okey, sekarang bilangan dia dah sama 4, 4, 4. Tapi jawapan dia salah. Sepatutnya jawapan dia berapa? 9 kan? Macam mana nak betulkan soal operasi ni? Tambah sifar. Tambah sifar. Siapa jawab tambah sifar tadi tu? Bagus. Tambah sifar kan? Bila tambah sifar yang atas ni tetap 4. Yang ini tetap 5. Yang ini dah akan jadi positif 9. Baru betul. 8 campur 1, 9. Baru betul. Apa susah sangat? Tambahkan bilangan sifar je kat depan. Selesai masalah. Yang ni ada 2 orang betul soalan ni. Sebab hint saya dah beritahu dalam WhatsApp, bilangan bit kena cukup, kemudian kena tahu nilai sebenar. Bila tahu, even saya rasa nota ni pun ada dalam slide PowerPoint. Kalau baca slide tu, awak dah memang soalan sebiji saya keluarkan balik. So ni satu hal lah. So operasi tambah pun tak settle lagi. Lain lah kalau macam awak dah tambah kosong, jawapan dia still lagi salah. Awak tambah sifar dekat depan, jawapan still lagi salah. Yang kita kena buat cara lain lah pula. Tapi biasanya operasi tambah ni, dia jadi salah sebab tak cukup bit je. Bila tak cukup bit, dia jadi overflow. Overflow tu maksud dia apa? Berlebih. Dalam nota ada, nota slide. Berlebih. Maksud lebih tu apa? Lebih tu adalah, contoh macam 3 decimal 3. Decimal 3 awak tak boleh wakil dengan 3 bit. 2 bit. Kalau wakilkan 3 macam ni, dia akan jadi negatif. Dia bukan 3, dia jadi negatif apa? Negatif, awak flip, awak tambah 1. So awak akan dapat 1. So 1 adalah negatif 1. Awak tambah 2 ni, 0, 0, 0 tambah 1 ni dapat 0, 1. 0, 1 adalah 1. So ini adalah negatif 1, bukan 3. So dia overflow. Tak cukup, 2 bit tak cukup untuk mewakili positif 3. Bilangan minimum bit yang perlu digunakan untuk mewakili 3 adalah berapa bit? Untuk mewakili 3, nombor 3, berapa bit? Kalau 2 ni tak cukup, kalau dia akan jadi nombor negatif. Nak jadikan dia 3 positif, nak guna berapa bit paling minimum? 3. So kalau nak guna 3, awak letak apa dekat depan? Sifar baru jadi positif 3. So ini adalah minimum bilangan. Kalau awak nak guna 4 ke 10 ke terpulang, nilai dia tetap 3. Tetap 3. Sebab dia bermula daripada belakang kan. 1, 2, 4, 8, 16, dia start daripada kanan. Awak tambah kosong banyak mana pun dia tetap positif 3. Overflow berlaku bila bilangan bit tak mencukupi untuk mewakili nilai. Macam ni bilangan bit 2 tak cukup mewakili, tak boleh mewakili 3. Dia kena 3 bit baru boleh mewakili 3. Kalau 4, 8 dah 8. Okay, berapa bilangan minimum bit yang boleh digunakan untuk mewakili 8? 5. 5. Sebab kalau kita guna 4, dia jadi macam ni.
Ini walaupun ini 1, 2, 4, 8, walaupun ini 8, tapi hakikatnya ini adalah nombor negatif. So nak wakilkan dia dengan positif 8, dia kena letak kosong dekat depan. Baru jadi 8. Macam itulah kaedahnya. Itu untuk operasi tambah. Senang tau, sebab nanti awak dah masuk SEM 2, SEM 3, awak gelakkan diri awak balik, awak tak boleh jawab. Masa tu awak menyesal, kenapalah aku tak skor A. Kalau tidak, GPA dah cantik Ni pun sama juga. Ni pun operasi tambah juga. Syarat dia apa? Bilangan bit kena cukup. Bila bilangan bit kena cukup, yang ni 5. So jadikan dia 8 sebab kat sini 8. Nak tambah pula. Ada seorang yang tambah dekat belakang. Dia tambah kosong kat belakang ni. Ini dia tambah. Ya Allah. Saya tak ajar tambah belakang pun. Saya ajar tambah depan. Tambah depan dia jadi macam ni. Satu tu, kenapa tambah 1? Sebab dia nombor negatif. Kalau awak tambah kosong, dia berubah nilai jadi negatif, jadi positif. Kalau awak tak percaya, test lah. Kita boleh test benda ni. Betul ke encik kalau tambah 1 banyak-banyak nilai dia sama? Awak tak percaya, jom kita buat. Dia kena buat benda ni. Tak boleh tengok saja. Katakan tadi 1, 1, 1. Okey, macam ni. Okey, nombor ni nombor negatif. Saya pun tak tahu nilai dia berapa. So kena tukar dulu, flip 0001, campur 1. Campur 1, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 0010. 0010 berapa? 2 kan? 2. So bermakna ini adalah negatif 2. 1110 ni, ini negatif 2. Negatif 2. Okay, let's say, tadi kita nak buktikan, kalau tambah banyak-banyak 1 dekat depan, nilai dia berubah tak? Okay, fine, kita tambah lagi dekat sini lagi 3, 1. 1, 1, 1. Convert by flipkan dia. Kita akan dapat 6 kali 0, 2, 3, 4, 5, 6, 1 kan? Ketat. Betul? Betul. Okay, tambah dengan 1. Tambah dengan 1 dapat berapa? 2. 2 juga kan? 2. Dapat 2 juga. 000010. Dapat 2 juga. Itu bermakna kalau awak tambah 1 dekat depan banyak mana pun, nilai dia tak berubah. Kalau awak tambah 0, dia akan berubah lah. Sebab 0 tu positif. Awak letak 0 kat sini, dia tak jadi negatif 2 dah. Dia jadi berapa ni? 8 campur 8 campur berapa? 9. 14. 8 campur berapa ni? Ada kawan-kawan lihat tahu ni. 8 campur 6. 8 campur 4. 4 campur 2. 2. Dapat berapa? 14. 14. Kalau awak tambah 0 dekat depan, dia berubah jadi 14. Kalau awak tambah 1, dia kekal negatif 2. Itulah sifat nombor binary. So that is why kalau awak tambah belakang memang berubah lah. Katakan tambah 0 dekat belakang ni nak cukupkan 8 bit. Lain lah jawapan dia. Berubah. Dia berubah habis. Awak boleh test. Benda ni boleh test. Awak test lah. Apa tak percaya kita tambah 0 kat belakang. Awak kena rajin lah. Janganlah malas sangat. Awak kena ada rasa ingin tahu apa yang berlaku. Awak kena cuba. Katakan tambah 3. Okay, tadi kita tahu, sebelum tambah 3 apa nilai dia? 00111 tambah 1. Tambah 1. So berapa nilai dia? Ini untuk yang ni, ini untuk yang ni soalan asal. Kita nak tengok berubah tak nilai kalau tambah 0 dekat belakang. Okay, kita flipkan dulu 0 pada 1, 1 pada 0 dan tambah dengan 1. So kita akan dapat ini 0. Ini 0, betul? Ini 0. 1, betul tak? 1. Betul tak? 1 tambah 1, 0. Atas 1, 1, 0, 1. 1 tambah 1, 0, 1, 1, 0. Betul? Betul atau tidak? Betul. Betul awak salin nota ni Alah, saya lupa untuk record. Allahu Akbar sekejap. Jangan nak record waktu mengajar orang je.
Tambah macam biasa lah ni, saya jarak-jarakkan untuk siapa yang tak nampak tu. Ni. Bila tambah dia jadi macam ni. So berapa nilai dalam desimal ni? 8 kan? 8. So tak ada 8. So bermakna yang soalan ni tadi berapa nilai dia? Ni tadi berapa? 8. Negatif 8. 8. So bermakna itu negatif 8. So negatif 8. Okay, sekarang kita cuba tambah kosong dekat belakang. Tengok apa berlaku. Bila tambah kosong kat belakang, dia jadi 1, 2, 3. So yang ni dia akan jadi 1, 2, 3. Tambah 1. Tengok dia jadi apa? Bekal tak nilai dia? Makin bertambah lah nilai dia. Makin bertambah nilai dia. Dia jadi kosong ni. Macam tu. 2, 3. Macam ni. 1 tambah 1 kosong. Itu sama. 1 tambah 1 kosong. Akan jadi banyak. So, saya kata kena tukar dulu dalam bentuk desimal. Kena tahu nilai dia dulu. Ramai yang tak buat. Macam mana? Jadi 64. 64 Kosong, 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 kosong. Sekejap. Ini akan 1 tambah 1 kosong, 1 tambah 1 kosong, carry forward. Dia akan jadi 1 dekat sini. So 1, 2, 4, 8, 16, 30, 64 kan? 64. Jadi negatif 64. Awak dah ubah soalan. Soalan asal negatif 8, awak tukar jadi negatif 64. Jauh sangat. Itu kalau tambah belakang. Saya kata jangan tambah belakang, tambah depan. Nak tambah apa? 1 ke 0, tengok depan nombor paling besar, paling hujung paling awal. Kalau 1 tambah 1. Supaya tak berubah nilai. Tadi saya dah buktikan dah. Itulah nombor binary, sifat dia. Jadi dekat sini saya nak uji awak je sama ada awak hafal atau tidak. Bukan hafal pun, open book. Apa nama syarat untuk lakukan operasi tambah? Iaitu cukupkan bilangan bit. Nak cukupkan tu pula, kalau 1 dekat depan tambah 1. Kalau 0 dekat depan tambah 0. Tu je. Itu pun tak ramai dapat jawab. Daripada 20 orang ni saya rasa 5 orang je boleh jawab. 5 orang je. Padahal soalan sangat mudah. Kemudian nombor 3 soalan ni. Ni pun ada yang bahagi 10. Rajinlah pula, ada 2 orang bahagi dengan 10. Dia tukar dulu hexadecimal ni kepada decimal. Kan? Kepada decimal. Bukan bagi 10, dia darab dengan 10 Dia darab sebab hexa kepada decimal kena darab So nombor dia beribu-ribu dia dapat. Beribu-ribu, lepas tu dah dapat decimal, dia bahagi dengan 8 sebab nak tukar pada oktal. Ada 2 orang yang buat macam tu. Padahal simple je, ABC ni awak tukar kepada binary 4, 4, 4. Bila dah dapat yang ini, tukar kepada oktal 3, 3, 3 macam ni. Kan dah dapat jawapan 5, 2, 7, 4. Ni je step dia. Itu pun ramai yang ada 2 orang yang 2 orang tu boleh jawab lah, cuma jalan dia panjang. Ada yang tak boleh jawab juga. Dia dah repeat dah mengarut-ngarut dah dia punya jalan kerja. Padahal bila bercakap tentang hexa kepada oktal, dalam WhatsApp saya dah bagi tahu dah macam mana cara dia. Kumpul 3-3, kumpulkan 4-4-4 dan kumpulkan 3-3-3. Dah beritahu dah dalam WhatsApp. Pun ada yang tak boleh buat. Tu yang saya tak syok sikit tu Yang ni ramai boleh buat, tak ada masalah. Cumanya masih ramai lagi yang soalan ni negatif 19/3/4. Ada seorang yang dia bila dia dah tukar macam ni, dia pergi flip tambah 1. Sebab dia nampak 19 ni negatif. Kan saya kata untuk soalan-soalannya IEEE ni panjang-panjang macam ni, kalau nombor negatif, tak payah buat kan? Sebab nanti dah ada sign. Sebab dia ada sign kat sini. Yes, sini dia tukar. Itu je. So bermakna untuk yang awak jangan dapatkan negatif 19/3/4, dapatkanlah positif 19/3/4, buat macam biasa. Buat macam biasa. Kalau tak ada, kalau awak dapat macam ni untuk wakilkan negatif 19, awak tambahlah kosong dekat depan untuk yakinkan ini nombor positif. Jangan biarkan macam ni je. So kalau biar macam ni, yang ni masih lagi nombor negatif tau. Negatif apa pun bukan negatif 19.75 pun tak tahu nombor dia berapa. Kena flip tambah 1 baru tahu.
Tak tahu sebab dia negatif. 1 dekat depan. So nak confirmkan dia 19, tambah kosong. Dapatlah 19.75. Betul loncatlah macam biasa. Lompat-lompat ni ramai yang boleh buat lah. Banyak yang dapat markah dekat area sini lah. Sini ramai dapat markah banyak Kemudian formula N. Formula N ni pun ramai yang salah. Padahal ganti nilai je. S1. Okay, yang 8 ni apa? Ini adalah eksponen. Jadi kalau nak tentukan formula mana awak nak guna, awak kena tengok ni. Eksponen dia kosong. Kalau eksponen dia kosong, formula dia yang ni. Ya, saya tersalah. Saya buat formula kedua. Ramai, bukan seorang je, ramai formula kedua. Saya tak tahu, ya Allah, dia orang ni apa bodoh. Sasahlah nilai eksponen kosong. Gunalah formula ni. Lepas tu kan, ada pula yang rajin kira apa ya, saya tak ingat. Formula ni dah yang depan ni dah betul tau. Ni dah betul. Tiba-tiba dekat 2 kuasa ni dia buat eksponen tolak 126. Eksponen tolak 1 lah. Bila pula saya ajar eksponen tolak 126? Tak ada pun dalam formula tu. Dia ada 3 je formula. Tak ada pun eksponen tolak 126. Dia confuse dengan yang atas ni. Yang atas ni, ini untuk dapatkan eksponen. Yang ni untuk soalan macam ni. Kalau soalan macam ni, jenis yang IEEE ni, barulah buat step macam ni. Eksponen tolak 127 formula dia bersamaan dengan bilangan anjakan. Tapi untuk soalan macam ni, formula dia macam ni. Awak jangan bercampur aduk, pening kepala. Saya sendiri tengok pun dah pening dah. Awak macam mana lah awak manage awak punya knowledge, bercampur-campur. Kemudian dah selesai. Itulah dia. So masing-masing boleh nilai diri sendiri dekat mana kan. Jadi saya harap yang mana tak mahir tu mahir-mahirkan lah. Tak susah pun, dia melibatkan perwakilan. Nombornya sama, cuma nak wakil dalam bentuk berbeza. Macam saya sebut tadi di awal kelas, orangnya sama tapi dekat rumah nama awak lain, depan saya namanya lain, orangnya sama. Sama juga macam ni, nombor desimal tu tetap desimal, cuma ditukar dalam bentuk oktal, heksa dengan binary. Jadi kalau awak tak tahu ini contoh ini nombornya apa, dapatkan nilai desimal dia dulu. Tak adalah confuse. Macam ni tadi, 32 kan, soalan pertama tadi, 32 ni. 32 tak tahu nilai nombor ni nombor apa. Awak bahagilah dengan 8 boleh, bagi dengan 16 boleh. Awak try and error lah. Jangan pula bahagi dengan 2 sebab 2 tu untuk nombor binary. So kalau awak conteng-conteng bahagi dengan 8 bagi 32 pun awak boleh dapat jawapan sebab dia berkaitan dengan perwakilan nombor. 26 wakilkan dengan 32, wakil dengan 110. Macam mana tahu 26 ni dalam desimal? Lah sasahlah mak dia yang bagi tahu. Mak dia mana pergi sekolah, mak dia mana dia pergi belajar nombor binary ataupun belajar asas sistem komputer. So bila mak dia kata umur 26, macam mak awak lah bila kata umur awak 18, mesti mak awak cakap dalam bentuk desimal. Takkan mak awak cakap dalam bentuk oktal ataupun heksa. Yang belajarnya awak, bukan mak awak. Jadi bila mak Fatimah kata 26, bermaksud 26 ni nombor desimal lah. Cuma Mary dan Zakiri ni kawan-kawan kepada Fatimah. Bila kawan-kawan, dia sebaya-sebaya awak lah. So bila sebaya dengan awak, so awak tahulah dia ada belajar teknik yang lain untuk mengira. Jadi dia wakilkan dengan 32. So nak tahu betul atau salah, awak bahagilah dengan 8 ataupun 16. 2 je kena bahagi. Awak tak bahagi banyak pun. Jangan pula bahagi dengan 2 sebab ni bukan nombor binary. Tak logik kalau awak bahagi dengan 2. Sebab ni nombor, kita tak tahu dia sama ada heksa sebab 26 desimal, yang 32 dengan 110 ni sama ada heksa ataupun oktal, 2 je. Sama ada 2 perwakilan saja. So patutnya awak dah tak ada masalah soalan-soalan macam ni. Cuma yang ni tadi, yang 110 ni je mungkin confuse sebab nombor ni macam wujud dalam nombor binary lah. Tapi kalau nombor binary pun, kalau awak tukar kepada desimal, dia jadi mengarut lah nombor tu. Awak tukar dapat negatif kan? Negatif, macam negatif. Kalau awak bagi jawapan tak sama dengan skema pun, let's say awak kata 110 ni bernilai negatif berapa Ni negatif berapa ni? Congak je. 001 tambah 1 berapa? Negatif 2. Takkanlah umur negatif 2. Congak negatif. Tapi tak kisah kalau saya masih lagi bagi peluang kalau ada yang jawab 110 ni salah sebab dia mewakili negatif 2. Tak logik lah nombor umur 26 diwakilkan dengan negatif 2. Kalau awak jawab macam tu pun saya boleh consider untuk bagi markah. Tapi sekarang apa pun tak kena. Binary, nak wakilkan binary pun tak kena,
jawapan awak tak kena lah. Nak wakilkan hexa pun jawapan tak kena. Nak wakilkan dengan oktal pun yang 110 ni tak kena. Yang kena 32 je. Jadi ada orang betul lah. Tu saja. Jadi awak tak perlu kelang kabut ataupun serabut. Saya dah bagi dalam WhatsApp. Saya dah susun elok-elok teknik apa, konteks dia apa. Jadi soalan macam ni, kalau awak dapat, awak mapping lah kepada 7 perkara tu. Ini agak-agaknya soalan untuk apa? Takkanlah ni soalan untuk cara kaedah pertambahan nombor binary. Tak ada pun soalan pasal tambah dekat sini. Takkan ada kaitan dengan nombor IEEE. Tak ada pun nombor perpuluhan kat sini. Ini melibatkan perwakilan nombor. Ni keyword dia to represent, nampak? Untuk mewakili. So perwakilan nombor. So perwakilan nombor ada 4 je. Decimal, binary, octal, hexa. Tu je. Tak payah buat formula lain. Ada yang buat formula pecahan 3 bahagi 3/7 sebab 3 ni lain kan. Ada 3 kawan Fatimah ni dia tak sama dengan 7. So 3/7 bersamaan dengan 110 tambah 32 bahagi dengan 26. Ya Allah, saya kata kenapa kompleks sangat pemikiran. Ada yang buat macam ni dia buat macam ni. Kawan Fatimah ada 7, semua sekali ada 10 orang. 10. So 3 yang lain daripada yang lain. 3. So dia buat 3/10 3/10. Macam tu. 3/10. Lepas tu dia equal to equal to 32 tambah 110 bahagi 26. Dia buat macam tu. Nampak ni? Apa bondo yang korang buat ni? Saya tak pernah ajar dalam kelas buat benda ni dia. Ini antara 7 perkara dalam WhatsApp tadi tu, ini berkait dengan mana ni? 7 perkara dalam WhatsApp tadi berkait yang mana ni? Operasi tambah. Operasi tambah kan soalan macam ni. Ini berkaitan dengan, dia tak suruh tambah pun. Kek ke dengan cupcake ke tak ada pun. Soalan dia clear the situation. So ada macam ada confuse dekat sini. So confuse dia adalah nombor-nombor ni lah. Kenapa nombor-nombor ni wujud? So sebagai seorang yang dah belajar tentang nombor hexa, nombor octal, sepatutnya awak boleh support lah siapa-siapa jawapan yang betul. Awak support berdasarkan fakta. Faktanya inilah fakta dia. Nampak? So saya agak risaulah kalau ramai yang tak boleh jawab sebab bukan pasal markah. Saya tak kisah pun markah awak berapa, awak mungkinlah kisah pasal markah. Tapi saya yang mengajar ni, saya tak nampak pun markah tu is a problem sebab awak boleh je cover balik dalam quiz 2, assignment boleh cover. Tapi masalahnya awak punya thinking skill lah. Pemikiran awak tak berubah, awak masih lagi mengira dengan menggunakan decimal. Padahal saya nak ajar awak kira guna binary, octal dengan hexa. Dia tak mau bergerak, dia dekat decimal juga sampai ke sudah. So itu yang saya tak nak tu. Tak nak awak terus statik dekat situ. Jadi saya nak masuk chapter lain pun saya rasa tak sedap hati sebab basic ni awak tak kuasai. Tak kuasai basic. Actually saya plan nak buat pop quiz hari ni tau. Saya nak tanya soalan random. Saya nak tengok siapa yang boleh jawab. Sebab saya nak perbaiki markah. So saya nak tanya soalan random lah. So boleh Jadi saya akan tanya soalan random. Saya bagi awak masa dalam 10 minit untuk prepare. So make sure awak hafal satu. Ni pun satu lagi hal 10 kali saya cakap. Hafal yang 1, 2, 4, 8, 16 tu Hafal 1, 2 daripada tepi kanan ke kiri siapa yang tambah kat belakang tadi tu so dia tak hafal ni lah, so dia tak tahu nilai dia bertambah ke depan. 1, 2, 4 8 16 32 22 64 4 127 wait 4 campur 4, 8 6 campur 6, 12 1, 2, 8 54 dah cukup 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 5 ni 8 bit saja cukup. Daripada sini congak lah
Congak. Congak tu maksudnya apa? Okey, jom kita buat nombor 10. Nombor 10 berasal daripada 8 campur 2. So bermakna 01. Jauh sangat pula. Kalau 10 bermaksud 0, 0, 0, 1, 10. Yang ni dah jadi kemahiran. Patutnya benda ni tak payah kira. Maksudnya tak payah buat pengiraan, yang terus congak je. 9 macam mana 9? 8 tambah 1. 8 tambah 1. 1. Yang belakang sekali 1. Okey. Dah dapat 9. 35. Bila sebut 32 32 tambah 4 tambah 1. Itu kosong. Tentu je. Operasi tambah pun tak susah, awak tambah nombor bulat. Nombor pun paling banyak 255 je saya bagi. So kalau 60 tu, contoh kalau bagi soalan nombor 70. So 70 tengok nombor digit terakhir dengan 70, terhampir dengan 70, iaitu 64 lah nombor dia. 64. Tambah lagi 6. Tambah 6. 6 yang terhampir dengan 6 apa? 4 dengan 2. 4 dengan 2. Yang hampir dengan 6 adalah 4. Dah lepas 4, 2 lah. Itu kosong. 65. 70. Maksudnya cari nombor yang paling hampir. Let's say 33. Yang paling hampir dengan 33 berapa? 32. 32. 33 tolak 32 tinggal 1 kan? 1 jadi. Pakai 1 kat belakang, dapatlah 33. Benda ni kena mahir. Ini paling foundation for this class. Kalau ini pun awak teragak-agak nak buat, yang lain memang out lah. So saya bagi sampai pukul 3. Akan tanya beberapa random question just to actually to enhance your mark, Ada 7 perkara dalam WhatsApp tu. Awak tengok 7 perkara tu, nanti saya akan tanya soalan berdasarkan ke-7 perkara tu. Nak tekan clear page tu clear frame Sharon nak tak tulis nombor tau. Siapa yang padam? Jangan padam.
Weh sumpah lah janganlah padam. Syirah tengah tulis. Ya Allah.